Dua benda kita nak explain dekat sini. Satu, saya tak ceroboh privacy staff saya. Saya pun tak tahu password handset dia apa. Saya pegang handset untuk saya pakai tudung, naik notification atas. Saya tanya Azira, boleh tak buka grup ni, saya nak baca daripada atas. Dia yang buka password dia, saya baca daripada atas. Dan barulah dia cerita benda yang betul. Waktu itulah Allah tunjuk siapa admin, bermula daripada mana. Okay, baru-baru ni viral di mana ada satu majikan ni, dia buat satu video lah ni nak memecat beberapa orang pekerjanya, tapi dia upload dekat media sosial. So betul tak apa yang dia buat oleh majikan tu? Benda tu betul tak? Perlu dinormalisasi tak dekat majikan-majikan lain? Kalau jawapan ringkas, tak wajar untuk dinormalisasikan lah. Memang tapi berdasarkan video tu sendiri, kalau kita faham, yang saya sendiri faham, dia cakap dia yang suruh pekerja untuk letak jawatan. Bukannya dia sendiri yang pecat pekerja. Dia berbeza. Peletakan jawatan dan juga pemecatan adalah dua perkara yang berbeza. Okay? Kalau pekerja letak jawatan atau resign, itu pekerja sendiri yang, itu adalah tindakan daripada pekerja. Cakap, bos saya nak letak jawatan, so saya nak tinggalkan pekerjaan. Maksudnya tu dengan rela hati lah. Dengan rela hati, dalam situasi yang biasa. Tapi kalau pemecatan, itu majikan sendiri yang mengambil tindakan terhadap pekerja. Aku nak pecat kau. Jadi, kalau pekerja terima atau tak terima, memang tak boleh buat apa pun dah. Majikan nak pecat kita, tak boleh buat apa lah. So, dalam situasi yang Mimi sebut tadi, video tu, betul. Dia cakap dia minta pekerja dia untuk resign. Sebab kenapa majikan cakap, sebenarnya kebanyakan majikan prefer pekerja untuk resign sendiri, supaya bila pekerja resign sendiri dalam surat peletakan jawatan tak ada apa-apa sebut pasal kenapa nak resign dan sebagainya, maka pada masa akan datang bila pekerja nak bawa aduan ke JPP, kes akan susah untuk buktikan. Faham. Sebab kalau kebiasaannya mahkamah akan tengok, kalau kita sendiri yang resign secara sukarela, apa lagi nak buat tuntutan. Sebab tu biasanya susah untuk kes. Kalau kita letak jawatan sendiri, kita nak bawa ke mahkamah. Sebab kalau ikutkan berdasarkan dokumen, kita sendiri yang meletakkan jawatan. Tapi kalau majikan sendiri yang terminate, ada surat termination letter, memang automatik boleh bawa aduan ke JPP, ke mahkamah perusahaan. Sebab tu sebenarnya majikan prefer untuk pekerja letak jawatan. Supaya tak ada apa-apa akan berlaku lah in Betul, future. untuk mengurangkan kemungkinan pekerja akan bawa kes. Tapi tak boleh nak buat secara paksa lah kan benda tu. Betul. Jadi kalau berlaku paksaan dan pekerja akhirnya resign juga, dan pekerja nak mencabar perkara tersebut, pekerja yang kena buktikan ada berlaku paksaan. Faham. Jadi kalau dalam kes yang video ni, pekerja dah ada bukti lah melalui video tu. Betul. Jadi kat situ yang saya pun sendiri pun nampak, tak sepatutnya lah majikan tu buat macam tu. Sebab kalau isunya berlaku, isu kutuk bos, pekerja didapati membuat satu grup WhatsApp untuk kutuk bos dan sebagainya, saya rasa, pendapat peribadi saya, majikan berhak untuk rasa pekerja dah melakukan satu kesalahan. Jadi apa yang dia perlu buat sepatutnya, dia just follow je lah prosedur tindakan tata tertib, bagi surat show cause letter dan sebagainya. Dan kalau penjelasan tak memuaskan, pecat pekerja. Sebenarnya itu lagi selamat caranya. Sebab nanti bila dia pergi ke mahkamah, kalau contohnya pekerja tu bawa ke mahkamah, mahkamah mungkin akan ambil kira majikan punya perspektif. Apa lagi yang kau boleh buat kalau kau dah pekerja kantor kutuk bos, ya Arif, apa lagi? Sebab saya rasa ini perasaan saya dah tak percayalah pekerja saya. Sebab mahkamah akan melihat pemecatan ni memang sama ada hubungan antara pekerja dan majikan tu masih ada. So kalau trust atau kepercayaan antara kedua-dua pihak dah tak ada, mungkin majikan memang ada justification untuk buat. Faham? So dia macam takkan menjadi masalah lah kalau dibawa ataupun dicabar oleh pekerja tu sendiri. Sebenarnya kalau dia follow yang dia pecat sendiri, dia follow prosedur. Cuma contohnya kalau dia pecat tanpa bagi apa-apa, ni pun tak boleh juga. Sebab kita nak buat apa-apa tindakan, kita kena bagi peluang kepada pekerja untuk membela diri dulu.
nak dengar apa penjelasan kau, kenapa korang buat group ni, betul ke? So kalau dia dah buat benda tu, kalau dia tak buat, rugilah. So termination 24 jam daripada pemajikan tu boleh lah sebenarnya tanpa apa-apa sebarang bayaran ke apa ke? Boleh kalau dalam situasi pemecatan disiplin. Disiplin sahaja. Kalau contohnya majikan nak buang kita retrenchment, contohnya pemberhentian sebab masalah kewangan dan sebagainya, tak boleh lah. Dia kena bayar pampasan lah kalau dia nak. Dan pekerja boleh buat aduan ke pejabat buruh untuk tuntut ganti notis tu. Okay, faham. So hanya berkenaan dengan disiplin sahaja boleh dibuang kerja serta-merta. Betul. Oh, kalau berkenaan lain ke semua tak boleh lah. Kalau berkenaan lain tak boleh. Dan pekerja kalau majikan buat juga, memang boleh buat aduan ke pejabat buruh ataupun Jabatan Tenaga Kerja lah untuk tuntut ganti notis sahaja.